Saya ingat tak payah lah. Okey lah yang original ni okey. Cuma kalau nak fokus lagi dekat sikit, supaya fokus sini tepi tak payah. Dia dekat sikit. Okey. Kan pula tak ringo lah. Ya, tak ringo. Ustaz ditugaskan sebagai imam dan pembaca Al-Quran dan doa di Okey. On mic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa lan tajida lahu waliyyan murshida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ustaz Izzat macam mana? Clear ke? Ada sound, ada trouble? Clear, okey, alhamdulillah. Terima kasih pada Adinda Ustaz Aizat Syafiq Aizat Ammar bin Muhammad Sabri, pegawai Hayat Islam di UiTM Shah Alam. Seterusnya barisan asatidzah di UiTM Pusat Islam khususnya. Seterusnya seluruh warga UiTM. Dan saya tak keseorangan pagi ni, bersama dengan peminat setia saya di depan ni, ramai. Jemaah masjid Ustazah Syah. Jadi alhamdulillah, syukur pada Allah,
kita masih berada di ambang Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi surah Insyirah ini memang diturunkan khas kepada Nabi SAW, menceritakan tentang nikmat yang Allah telah berikan kepada Nabi. Di samping Nabi berhadapan dengan ujian musuh yang begitu hebat, jadi Allah seolah-olah macam nak menaikkan semangat, memujuk Nabi bahawa Allah telah mengangkat darjat Nabi SAW dalam surah ini. Dan dia ada kaitan dengan surah Ad-Duha sebenarnya. Surah Ad-Duha yang sebelum ini pun menceritakan tentang kehebatan Nabi. Itu disusuli dengan surah Asy-Syarah atau surah Insyirah yang juga menceritakan tentang kehebatan Nabi SAW. Muslimin muslimat dirahmati Allah Ta'ala, dalam 1 jam suku hingga 1 jam setengah ini kita akan kupas perbahasan surah Asy-Syarah atau Insyirah ini. Saya menggunakan kitab Tafsir Al-Munir yang dikarang oleh Dr. Wahbah Zuhaili rahimahullahu ta'ala. Tuan-tuan dan puan muslimin muslimat mati Allah, surah Insyirah ini merupakan surah Makkiyah. Bila sebut surah Makkiyah ni, surah yang diturunkan sebelum penghijrahan Nabi SAW ke Madinah, iaitu surah yang diturunkan pada fatrah yang pertama kenabian, ataupun dalam fasa sirah, fasa yang kedua setelah diutuskan menjadi Rasul. Bahasa Arab panggil Ba'dal Bi'tsah. Jadi setelah diutuskan menjadi Rasul di Makkahul Mukarramah ini, diturunkan ayat ini antara salah satunya. Dia mengandungi 8 ayat. Ya. Nama surah ini dinamakan sebagai surah Asy-Syarah atau Al-Insyirah. Ini sebenarnya nama anak saya yang ketiga, surah Insyirah. Ya. Atau dipanggil sebagai surah Alam Nashrah, kerana ia dimulakan dengan pernyataan tentang kelapangan dada Nabi SAW. Alam nashrah laka sadrak. Ya. Bukankah kami telah melapangkan dadamu wahai Muhammad. Nanti kita akan tengok apakah hujah ulama berkenaan dengan melapangkan dada Nabi. Ada banyak perbahasan ulama. Nanti kita akan tengok. Hati baginda diterangi dengan hidayah. Nak cerita bahawa surah ini melapangkan dada Nabi supaya hati Nabi secara mudah menerima hidayah. Ya. Kita ada perbahasan pembelahan dada Nabi, sebab apa dicuci organ dalaman Nabi, supaya dibuang segala maksiat, dimasuk nur, cahaya, supaya Nabi mudah menerima wahyu dan boleh menyebarkan wahyu kepada ummah. Jadi dalam hati Nabi SAW itu diterangi dengan hidayah, iman dan juga hikmah, kebijaksanaan. Ada orang yang ada ilmu tapi tak ada hikmah. Ya, dia dipanggil sebagai IQ dia tinggi tapi EQ dia rendah. Maksud tidak berakhlak. So hikmah ni melambangkan kepribadian seseorang. Jadi dia punya tingkah laku dia secara hikmah. Ada orang berilmu tapi tak ada hikmah dalam diri dia, tindakan dia luar kawalan. Tapi bila ada hikmah, kebijaksanaan dengan ilmu yang dia ada, maka dia mempamerkan syakhsiah muslim lagi mukmin. Allah Ta'ala menjadikan hati Nabi lapang, tenang dan luas seperti firman Allah ya, dalam surah Al-An'am. Jadi ada kaitan dengan surah Al-An'am. Apa kata Allah Ta'ala? فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ. Barang siapa yang Allah mahu memberikan kepadanya petunjuk, nescaya dia lapangkan dadanya untuk menerima agama Islam. Jadi orang
Sebab bila Allah bagi hidayah pada kita sekarang ni, kita berada dalam landasan yang betul, landasan agama, kita kena banyak bersyukur, tambahkan ibadat. Ya, antara doa yang dianjurkan dalam Quran, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Wahai Tuhan kami, jangan kau palingkan hati kami setelah mana engkau telah beri hidayah kepada kami. Ya, ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Ya Allah, kurniakanlah rahmat yang banyak kepada kami. Innaka antal wahhab, sungguhnya engkau maha pemberi. Cerita bahawa kena bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, nikmat iman dan Islam, dan itu juga cara yang menyebabkan kita terang hati untuk menerima Islam. Tuan-tuan, perempuan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala, kita tengok sedikit kandungan surah. Tema surah ini sama dengan surah sebelumnya, iaitulah surah Ad-Duha, yang mana Allah Ta'ala memberikan nikmat pada Nabi. Antara surah Duha, Allah kata apa? Fa'ammal yatima fala taqhar. Minta maaf. Allah kata, saya sebut maksud. Allah kata, bukankah dia mendapati kamu sebagai orang yatim ataupun anak yatim? Ya. Kalau bukan fatara alam yajidka yatiman fa'awa. Apa kata Allah Ta'ala? Bukankah dia mendapati kamu sebagai seorang yang yatim? Nabi ini yatim. Ya. Alam yajidka yatiman, Nabi seorang anak yatim yang tidak ada mak dan ayah ketika kecil. Maksudnya Nabi membesar dalam keadaan keluarga yang tidak ada mak ayah. Tuan-tuan, kalau kita tengok, saya pernah tanya beberapa sahabat yang ada rumah anak yatim. Sebenarnya orang yang bela anak yatim ni, ujian dia terlalu besar. Sebab mereka kurang kasih sayang. Saya tanya pada sahabat saya baru ni, Ustaz, cuba bayangkan sign keluar dekat atas pintu tu, dekat dalam asrama, itu ikut spek bomber. Dia nak bagi CF supaya bangunan itu lulus dijadikan sebagai asrama. Takut ada berlaku seperti terjadi kebakaran di KL sebelum ni, sekolah tahfiz terbakar. Jadi kena letak signboard supaya bila kecemasan, budak-budak ni boleh akses pintu. Contoh macam blackout, jadi signboard keluar ni akan nampak. Kata Ustaz, cuba bayangkan, dia orang boleh potong wayar keluar tu sampai tak ada lampu. Benda ni susah nak buat. Tapi nak cerita, itulah ujian membela anak yatim. So, Nabi SAW sebut, ana wa kafilul yatim kahataini fil jannah. Orang yang memelihara anak yatim ni seperti akan bersama dengan aku dalam syurga seperti dua jari. Rapat dengan Nabi SAW. So, saya beritahu kepada sahabat tu, untunglah benda anak yatim, di samping Allah naikkan darjat dengan kesabaran membela mereka. Nabi SAW anak yatim. Jadi Allah melindungi Nabi ta'awa. Maksudnya Allah melindungi Nabi daripada seperti mana jahiliah terdahulu, anak yatim ini mereka ambil dan mereka jadikan sebagai hamba. Tapi mereka tak berjaya menjadikan Nabi sebagai hamba untuk buat sesuatu luar daripada kehendak manusia. Allah pelihara Nabi. Dalam surah ini juga Allah kata, bukankah kami telah melapangkan dadamu wahai Muhammad, yang pada asalnya nanti kita tengok ada berkaitan dengan dosa, Allah sucikan dosa. Ya, Allah berikan Nabi kemudahan untuk menerima Al-Quran. Ini juga nikmat. Nak cerita surah Ad-Duha kaitan dengan surah Asy-Syarah, iaitulah nikmat yang Allah beri pada Nabi SAW. Ya. Tema surah ini, surah Asy-Syarah, sama dengan surah sebelumnya, surah Ad-Duha, yang memperkatakan tentang kepribadian Nabi SAW dan pelbagai nikmat anugerah Allah Ta'ala kepada baginda SAW, yang menyebabkan baginda berhak dipuji dan disyukuri. Maksudnya nikmat yang ada pada Nabi itu kita kena wajib puji. Ya, Allah bagi nikmat. Itu janji Allah dan melihara Nabi SAW. Ya. Jadi itulah kaitan ataupun kandungan surah. Cerita bab nikmat. Nanti kita akan kupas satu persatu, insya-Allah. Dalam surah ini
mengandungi 4 perkara utama perbahasan. Yang pertama, menjelaskan 3 nikmat yang Allah anugerahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu yang pertama, Allah melapangkan dada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan dihiasi hikmah dan iman. Ya. Kedua, Allah membersihkan Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada dosa dan noda, maksiat. Nabi tidak cenderung kepada maksiat. Ya. Wa idza marru bil lagwi marru kirama. Nabi SAW, ya, bila berjalan di salah satu tempat yang boleh melaraukan Nabi, marru kirama, Nabi berjalan dalam keadaan memuliakan kepada Nabi SAW. So kita kena ikut Nabi juga begitu. Ya, bila pergi tempat lara, hati kita tidak terpaut untuk buat lara. Sebaliknya, hati kita terpaut ke masjid, tempat yang baik, supaya melakukan ketaatan pada Allah Ta'ala. Ya. Dan yang ketiga, Allah mengangkat kedudukan serta status Nabi SAW di dunia dan di akhirat. Sekarang ni bagus juga Ustaz Izzat mencadangkan surah Asy-Syarah, sahabat-sahabat. Memang kita sedang berada dalam fatrah menceritakan tentang Nabi SAW. Bahawa kedudukan Nabi ni memang tinggi. Perakuan kedudukan Nabi ni bukan sahaja kita sebagai orang Islam. Orang bukan Islam pun menyatakan berkenaan dengan kehebatan Nabi SAW. Sebagai contoh, Michael H. Hart, seorang Inggeris, dia orang Kristian, dia buat satu kajian, The 100 Ranking of the Most Influential Persons in History. Betul ke nyebut dah? Betul kot. Apa kata dia? Dia buat, dia cari 100 orang berpengaruh di dunia ni, termasuk Tuhan dia Yesus dan Paulus, termasuk juga Maharaja Perancis iaitu Napoleon Bonaparte. Dia meletakkan individu-individu ini tangga yang bawah. Dia meletakkan Nabi SAW tangga yang paling tinggi, mengatasi Tuhan dia Yesus dan Paulus. Ini pengakuan orang bukan Islam. Termasuk lagi lah, ada banyak, saya rasa tuan-tuan perempuan muslim-muslimat boleh search dekat internet, tengok perakuan orang bukan Islam terhadap Nabi SAW. Nak cerita bahawa kedudukan Nabi, Allah angkat darjat Nabi dunia dan juga di akhirat. Sehingga kewafatan Nabi dah hampir dekat 1500 tahun ni. Sebut je Nabi Muhammad SAW, satu dunia kenal. Dan satu dunia kenal Islam. Kecualilah tempat-tempat yang tersorok, yang pedalaman, yang tak ada handset, yang tak ada internet. Tapi secara keseluruhannya, orang kenal Islam. Orang tahu Nabi SAW. Orang tahu Nabi itu pun menunjukkan kehebatan Nabi SAW di dunia. Tuan-tuan, muslim-muslimat berkata Allah, itu yang pertama. Yang kedua, antara surah ini mengandungi, yang kedua, Allah menjanjikan kepada Nabi supaya Allah menyenangkan segala perkara yang susah, menyelesaikan kerumitan dan menghapuskan ujian yang berat, serta memberi khabar gembira kepada Nabi SAW dengan hampirnya kemenangan ke atas pihak musuh. Baik, nak cerita bahawa satu hari Khabbab bin Al-Arat dalam sirah bab Al-Idha, saya suka kalau ceramah Maulid Rasul Ustaz Izzat, saya suka bawa kisah ni. Al-Idha ni satu tajuk yang dikarang oleh Syekh Sa'id Ramadan Al-Buti rahimahullah ta'ala. Ada satu bab Al-Idha dalam fiqh sirah. Seorang sahabat Nabi bernama Khabbab bin Al-Arat jumpa dengan Nabi SAW. Apa dia kata pada Nabi? Ya Rasulullah, ya Rasulullah, dia kata laqad laqitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa huwa mutawassidun burdah wa huwa fi dhillil Ka'bah wa qad laqina minal musyrikin shiddah. Faqultu ya Rasulullah alla tad'u Allah lana. Apa kata Khabbab? Aku jumpa Nabi SAW sedang baring di salah satu tuduhan Kaabah. Aku pun jumpa Nabi dan aku bertanya pada Nabi SAW, alla tad'u Allah lana. Wahai Rasulullah, tak bolehkah engkau doakan untuk kita supaya menangkan Islam secara cepat? Ya.
Jadi Nabi pun faqa'ada wa huwa muhammadul wajh. Nabi duduk dan terus merah padam muka Nabi SAW disebabkan permintaan Khabbab tadi. Nabi kata kepada Khabbab, wahai Khabbab, laqad kana min qablikum la yamshutu bi mashatil hadid ma duna 'idhamihi min lahmin aw 'asab ma yusarrifu dhalika 'an dini. Wahai Khabbab, kamu tahu tak umat-umat terdahulu lagi hebat siksaan yang Allah berikan pada mereka. Mereka disikat dengan sikat-sikat besi yang dibakar dalam api, ditarik daripada hujung kepala sehingga hujung ke kaki. Berkumpulnya daging-daging terkena pada tulang-tulang mereka. Mereka sesekali pun tidak pernah ma yusarrifu dhalika 'an dini, sesekali pun mereka tidak pernah berganjak ke belakang. Ya. Nah, ceritanya siksaan, wahai Khabbab, ujian mereka terdahulu daripada kita lebih hebat daripada ujian kita sekarang ni. Sebab Allah sebut dalam Quran banyak, antaranya yuridullahu bikumul yusra. Allah kehendakkan dalam agama Islam ni kemudahan, wala yuridu bikumul usr. Dan Allah letakkan apa saja syariat dalam Islam ini tidak menyusahkan umat Islam. Nak cerita bahawa Allah memberi kesenangan kepada kita. Ya. Khususnya kepada Nabi SAW. Dan yang ketiga, ya, Allah memerintahkan Nabi SAW supaya sentiasa beribadat, meluangkan waktu untuk menyampaikan risalah setelah selesai menunaikan tanggungjawab yang lain. InsyaAllah saya akan kupas yang seterusnya. Ya. Yang keempat, setelah selesai melaksanakan semua perkara tersebut, Allah Ta'ala menyuruh Nabi SAW supaya bertawakal kepada Allah Ta'ala. Ini nak cerita 4 tajuk utama, perbincangan utama yang ada dalam surah Asy-Syarah. Tuan-tuan dan muslimat mati Allah. Jadi kita terus kepada surah. Ya, kita baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al 'usri yusra inna ma'al 'usri yusra fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Bukankah kami telah melapangkan dadamu, wahai Muhammad, dan kami lepaskan kamu daripada bebanmu yang memberatkan bahumu, dan kami julangkan, masyhurkan sebutan namamu. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu memang ada kemudahan. Maka apabila kamu telah selesai dari sesuatu urusan, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain, dan hanya kepada Tuhanmu lah hendaknya kamu berharap. Baik, kita akan bahas satu persatu ayat ini dalam tafsir ini insya-Allah. Baik, sebelum itu kita tengok asbabun nuzul. Sebab turunnya ayat. Tidak semua ayat Al-Quran ada asbabun nuzul. Dalam ayat ini antara difokuskan pada ayat yang ke-6. Apakah sebab turunnya ayat yang ke-6 itu? Ya, yang mana Allah sebut sesungguhnya sesudah kesulitan itu memang ada kemudahan. Ya, iaitu diturunkan, ayat ini diturunkan setelah, ataupun surah ini diturunkan, asbabun nuzul pada ayat ke-6 diturunkan setelah orang-orang musyrikin mempersendakan orang-orang beriman dengan kemiskinan. Dia pun melihat orang beriman ni, orang Islam yang beriman ni miskin. Miskin, maksudnya tak ada apa-apa. Bagi mereka kekayaan itu satu kehebatan, kemiskinan satu kehinaan. Jadi mereka mengata bahawa Nabi ni miskin, orang yang ikut Nabi ni miskin. Ya, maka Allah datangkan ayat ini seolah-olah macam Allah mengherdik mereka bahawa orang beriman, ya, dengan Nabi, dan Nabi SAW itu bukanlah orang yang miskin. Walaupun yatim, tapi yatim tak bermakna miskin. Ya. Diriwayatkan oleh Ibn Jarir At-Tabari daripada Al-Hasan Al-Basri berkata, setelah diturunkan ayat itu, sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Ya, bila dah turun ayat itu, ada satu lagi ayat, setiap kesulitan itu ada kemudahan dan kesenangan. Ya. Nabi SAW bersabda, abshiru atakumul yusra la yaghliba usrun yusrain. Bergembiralah, telah datang kepada kamu kesenangan,
satu kesusahan tidak dapat mengalahkan dua kesenangan. Maksudnya kadang-kadang satu kesenangan boleh mengalahkan dua kesusahan, tapi satu kesusahan tak boleh mengalahkan dua kemenangan. Nak cerita, kemenangan ataupun kebahagiaan itu dia akan menutupi segala kesusahan, tapi satu kesusahan itu kadang-kadang tidak boleh menutupi kejayaan. Baik, kita tengok tafsir dan ulasan. Ayat yang pertama Allah sebut, alam nashrah laka sadrak. Bukankah kami, yakni Allah, telah melapangkan dadamu wahai Muhammad. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah melapangkan dada Nabi SAW untuk menerima tugasan kenabian. Sebab Allah lapangkan dada supaya Nabi ada persediaan untuk menerima dakwah. Sebab ayat ini turun di Mekah. Sebab apa? Perjalanan Nabi masih jauh. Nak menyebarkan dakwah, berhadapan dengan ancaman-ancaman musuh di bumi Mekah. Jadi Allah lapangkan Nabi, antara tujuannya adalah untuk menerima tugas sebagai seorang Nabi. Persiapan. Macam orang yang masuk polis dan askar, mesti direkrut. Saya tanya orang polis besar sahabat saya, Haji Hamdan. Kata, Ustaz, polis ni diasuh dalam rekrut. Sebab apa diasuh dalam rekrut ni? Antaranya ketahanan fizikal dan mental. Itu sebab kalau kita kena sama dengan polis, makilah polis macam mana pun, polis tu diam je. Dia terus keluarkan surat saman, Ustaz Izzat keluarkan surat saman tu, dia saman je. Tok cik ni apa lah, dia maki-maki hamun, dia saman, dia letak, dia pergi. Dan cerita apa? Polis memang diajar supaya tahan maki. Itu antara rekrut. So, begitu juga apatah lagi Nabi SAW, persediaan Nabi berhadapan dengan ummah, Allah lapangkan dada Nabi supaya antara dihiasi di Nabi itu dengan sifat sabar berhadapan dengan musuh. Nabi tidak mengeluarkan perkata kesat kepada mereka yang menolak Nabi. Nabi sayang kepada ummah. Allah hiaskan dalam dada Nabi dengan sifat-sifat yang baik, dan Allah keluarkan, Allah hindarkan dalam dada Nabi daripada sifat-sifat yang buruk. Menerima tugas kenabian, serta Nabi boleh menanggung segala bebanan. Wa wada'na 'anka wizrak. Allah letakkan satu bebanan di atas bahu Nabi, bebanan Islam. Allah ringankan bebanan Islam ke atas di Nabi SAW supaya mudah untuk Nabi menyampaikan dakwah. Dan juga Allah melapangkan dari Nabi supaya Nabi boleh menghafal wahyu. Turun ayat Quran, Nabi boleh hafal secara terus. Masya Allah, itu kehebatan Nabi. Kita belajar hari ni, besok lupa. Bukan esok, petang ni lupa dah. Belajar pagi ni, semua tanya saya pergi pukul 11, habis pukul 11:30, lupa habis. Tapi Allah melapangkan dari Nabi supaya kuat ingatan Nabi SAW. Ar-Razi berkata, baik, ini ada sedikit dalam perbahasan bahasa. Ayat ini berbentuk istifham. Istifham ni alam. Bukankah alam, bukankah, dia start pada a. A ini hamzah istifham. Bukankah, adakah, semualah. Kenapa didahulukan dengan a? Dan apa makna a di sini? Adakah persoalan yang memerlukan jawapan? Baik, kita tengok. Dalam sini dia panggil istifham taqriri. Ini disebut oleh Imam Ar-Razi. Dia kata apa? Ayat yang menyatakan tentang kelapangan dada dikemukakan dalam bentuk tanda tanya, istifham, bertujuan untuk membuktikan tentang berlakunya perkara tersebut. Itu sebab istifham ini bukan semuanya soalan. Jadi istifham ini takriri, nak membenarkan bahawa Allah Ta'ala benar-benar memudahkan ataupun Allah melapangkan dada Nabi SAW. Itu sebab Nabi buatlah apa saja pun, Nabi seorang yang penyabar. Sakit Nabi sabar. Kalah orang-orang musyrikin dengan Nabi disebabkan Nabi ni sabar sangat. Sabar terlalu tinggi, tak pernah marah orang. Nabi marah tapi pada tempatnya. Marah disebabkan orang mempersendakan Islam. Tapi Nabi adalah akhlak yang paling mulia. Akhlak yang paling mulia. Dalam hadis, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak, aku diutuskan untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang mulia. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, tidak diutuskan aku ini kecuali beri rahmat. Di cerita rahmat ni memang tentunya akhlak mulia, melakukan, mempamerkan kebaikan kepada seluruh umat Nabi SAW. Jadi istifham di sini
bermakna istifham takriri. Ia bermaksud bahawa Allah benar-benar melapangkan Nabi, dihiaskan dengan sifat yang mulia, dihindarkan dengan sifat noda ataupun maksiat. Ya, baik. Diterangkan juga apakah yang dimaksudkan dengan kelapangan dada Nabi ini. Allah menerangi hati baginda sehingga ia menjadi lapang, iaitu bersifat terbuka. Maksudnya Nabi berfikiran sentiasa rasional, tidak kolot. Ya, tenteram, tenang Nabi SAW. Ya, seperti mana firman Allah Ta'ala yang saya baca pada awal tadi, faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Ya, Allah Ta'ala melapangkan dada Nabi SAW untuk menerima agama Islam. Kan? Ceritanya Allah mudahkan Nabi SAW. Abu Hayyan berkata syarhus sadr. Baik, ini kita pergi kepada beberapa perbahasan ulama berkenaan apa yang dikatakan sebagai yashrah sadrahu ataupun dilapangkan dada Nabi SAW. Abu Hayyan dia berkata bahawa maksud syarhus sadri, melapangkan dadanya, alam nashrah laka sadrak, sama dengan ayat alam nashrah, termasuk juga dalam ayat yang saya bacakan tadi, ay yashrah sadrahu lil Islam. Allah lapangkan dada Nabi SAW untuk menerima Islam, bermaksud menerangi hati Nabi dengan ilmu hikmah dan melapangkannya supaya Nabi dapat menerima wahyu yang diturunkan Allah kepada Nabi SAW. Jadi ini pandangan secara umum, betul lah yang kita sebut sebelum ini, supaya Nabi SAW dapat mengharungi segala kepahitan. Ya. Nabi bila letakkan hikmah, Allah lapangkan Nabi, Allah mudahkan Nabi. Apabila ada segala kepahitan di hadapan, Nabi boleh mengharunginya dan Nabi boleh mentauhidkan Allah Ta'ala. Setelah mana Amul Huzni, kematian dua insan yang menjadi benteng kepada Nabi SAW. Siapa dia? Abu Talib, bapa saudara Nabi SAW, merupakan abang kepada Abu Lahab. Biasalah orang Arab ni, kalau adik-beradik ada yang tua tu, dia segan dan takut sikit. Tak boleh nak buat tak tentu hala, sebab nanti abang dia akan mengamuk. Jadi Abu Lahab, bila adanya Abu Talib, dia tak dapat nak mengancam Nabi sehebat-hebatnya setelah meninggalnya Abu Talib. Bila meninggalnya Abu Talib, makin keluar taringnya, mereka menyerang Nabi SAW. Meninggalnya Abu Talib. Kemudian meninggal pula yang kedua, iaitu Sayyidatina Khadijah, yang menjadi benteng kepada Nabi SAW. Sayyidatina Khadijah ni orang yang kaya. Ya, orang yang kaya. Tak ada gambar kan. Kamera terpadam. Tak ada gambar. Suara dengar tak? Kamera terpadam. Boleh? Sekejap ya. Sebab saya ingat saya terus sebab suara dengar kan. Sambil technician ada Haji Muhammad check balik. Baik. Jadi bila meninggalnya Sayyidatina Khadijah yang menjadi benteng pada Nabi SAW, maka makin keluarlah taring Abu Lahab menentang Nabi SAW. Nabi, perkara utama setelah kewafatan kedua insan ini, Nabi meneruskan dakwah Nabi di Taif. Bagaimana orang Taif menyambut Nabi? Menyambut dalam keadaan mengkasari Nabi SAW. Sehingga malaikat gunung menawarkan supaya mereka menghancurkan satu Taif ini disebabkan menyakiti Nabi SAW. Maksudnya penduduk langit bersedih ya dengan siksaan terhadap Nabi SAW. Tapi disambung sehingga kan ada satu hadis, Nabi tidak mendoakan ummah, sebaliknya Nabi mengadu kepada Allah, Allahumma ilaika ashku dha'fa quwwati wa qillata hilati wa amani 'ala nas, ila akhir doa. Antara doa yang Nabi doa kepada Allah Ta'ala adalah Nabi beritahu kepada Allah, ya Allah, apakah kelemahan aku menyebabkan mereka tak terima ajaran Islam. Nabi mengadu kelemahan Nabi, bukan Nabi salahkan mereka tidak terima Islam.
Itu sebab sebagai contoh seorang ibu dan ayah, bila anak kita buat masalah, kita mengadu pada Allah, ya Allah, apakah salah aku sebagai ibu, salah aku sebagai ayah menyebabkan anak aku tak boleh ikut ajaran Islam ataupun tidak tunaikan solat, tidak baca Quran. Seperti mana yang Nabi buat. Bila Nabi berdakwah kepada kaum Nabi, mereka tak terima, Nabi mengadu pada Allah, apakah sebab aku ini? Apakah sebab mereka tidak terima dakwah aku? Apakah kekurangan aku? Apakah kesilapan aku? Wahai Allah Ta'ala. Nak cerita bahawa Nabi tidak mendoakan keburukan untuk ummah. Sebaliknya, Nabi SAW mendoakan Allahumma hdi qawmi fa innahum la ya'lamun. Wahai Allah, berilah hidayah kepada kaum aku. Sesungguhnya mereka ini tidak sampai kepada mereka usaha dakwah. Itu nak cerita bahawa Allah lapangkan dada Nabi, Nabi boleh mengharungi segala ujian, kepahitan dan ancaman. Ya. Tidak ada tujuan lain melainkan tujuan Nabi adalah berdakwah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Oh, masya-Allah. Ya. Baik, itu pendapat yang pertama. Ada yang berpendapat yang lain pula, dia kata asyarah di sini dilapangkan dada di sini bermaksud membelah dada Nabi pada malam atau Lailatul Isra'i wal Mi'raj. Ya, malam Isra' dan Mi'raj. Seperti hadis diriwayatkan oleh At-Tirmidzi daripada Malik bin Sa'sa'ah, Ibnu Katsir berkata, tidak berlaku sebarang pertentangan di antara pendapat-pendapat tersebut, kerana maksud melapangkan dada merangkumi tindakan membelah dadanya pada malam Isra' dan Mi'raj dan melapangkan dada baginda secara spiritual. Maksudnya tak ada siapa yang bangkang. Ya, berlaku pembelahan dada Nabi SAW sebelum peristiwa Isra' wal Mi'raj. Pembelahan dada ini tidak ada bangkangan daripada mana-mana ulama. Dan pendapat ini, yang kedua ini mengatakan Allah belah dada itu belah betul. Tadi belah dada disebabkan nak beri kelapangan. Boleh mengharungi segala kepahitan. Kan? Seksaan, azab daripada kufar. Tapi yang ini, pendapat yang kedua mengatakan bahawa membelah dada itu secara real belah dada tu. Mengeluarkan hati Nabi, mencuci segala organ dalaman Nabi SAW. Diletakkan hikmah, diletakkan iman, dikeluarkan keburukan dan juga maksiat. Ya. Panjang hadis ini yang berkenaan dengan kelapangan dada Nabi SAW. Ya. Saya sebutkan sikit bahawa diriwayatkan oleh Abdullah bin Imam Ahmad daripada Ubay bin Ka'ab bahawa Abu Hurairah memberanikan diri tanya pada Nabi SAW beberapa perkara yang tidak bertanya perkara itu kepada orang lain. Jadi maksudnya Abu Hurairah tanya sendiri pada Nabi pasal pembelahan dada ni. Tak ada siapa yang berani tanya Nabi. Jadi Abu Hurairah berkata, wahai Rasulullah, apakah benda yang paling awal engkau lihat berkaitan dengan kenabian? Nabi SAW berkata, sesungguhnya kamu telah meminta, wahai Abu Hurairah, sesuatu yang besar. Maksudnya, Nabi kata, wahai Hurairah, soalan kamu ni besar sangat. Nak tanya tu berat, nak jawab tu berat sikit. Tapi Nabi jawab juga. Ketika aku berada di padang pasir waktu itu, aku berusia 10 tahun beberapa bulan, tiba-tiba aku terdengar suara dari atas kepalaku, dan aku melihat seorang lelaki berkata kepada seorang lelaki yang lain, dan dia menghadapku dengan mukanya yang tidak pernah aku lihat, juga badannya yang aku tidak pernah nampak pada makhluk yang lain, dan pakaiannya juga tidak pernah aku lihat. Kedua-dua lelaki itu berjalan ke arahku, mereka memegang lenganku, namun aku tidak merasai sentuhannya. Salah seorang berkata kepada temannya, belah dadanya. Maka salah seorang darinya terus ke dadaku dan membelahnya tanpa mengeluarkan darah dan rasa sakit. Seterusnya dia berkata kepada lelaki tersebut, keluarkan sifat khianat dan hasad dengki. Lalu dikeluarkan sesuatu darinya seperti darah beku alaqah dan dibuangnya. Dia berkata kepadanya, lelaki tersebut, masukkan sifat kasihan belas dan sifat penyayang kepada diri Nabi SAW. Tiba-tiba Nabi kata, aku melihat sesuatu yang dibuangkan tadi bagaikan sepupuh perak. Ya, maksudnya bancang ketulan. Kemudian dia menggerakkan ibu kaki kananku dan berkata, pulanglah dengan selamat. Seterusnya aku pulang dengan membawa sifat simpati kepada kanak-kanak dan kasih sayang kepada orang tua. Maksudnya, pembelahan dada tu memang berlaku, Nabi kata ketika aku umur 10 tahun, itu kali pertama. Jadi pembelahan ini memang Allah dah train Nabi supaya menjadi penyayang. So, Nabi kata setelah dibedah dada aku, dicuci, dihias dengan hikmah, dibuang segala kotoran, aku pun pergi beredar dan aku menjadi penyayang kepada kanak-kanak. Masya Allah. Itu Nabi SAW. Ya. Dalam hadis yang sahih yang lain,
daripada Anas bin Malik, daripada Sa'ah seorang pemimpin dari dalam kaumnya, kata Nabi SAW, dia bermaksud ketika aku sedang berbaring di sisi Kaabah dalam keadaan antara tidur dan jaga, tiba-tiba aku mendengar seorang berbicara, lalu aku mendatangi dan membawaku pergi. Kemudian aku dibawakannya sebuah bejana emas berisi air Zam-Zam, lalu dibelahnya dadaku dari sini hingga ke sini. Nabi tunjuklah daripada atas hingga ke bawah. Qatadah bertanya, hingga manakah dibelahnya? Jawabnya, hingga bawah perutku. Lalu dikeluarkan hatiku dan dibersihkannya dengan air Zam-Zam, kemudian diletakkan semula tempatnya. Sesudah itu ia diisi dengan iman dan hikmah. Jadi ada dua lah. Satu ketika peristiwa sebelum Isra dan Mi'raj, satu peristiwa ketika Nabi umur 10 tahun, dua kali dibedah dada Nabi SAW. Baik, kesimpulan pada hadis-hadis ini, tuan-tuan dan puan muslimat, yang meriwayatkan peristiwa belah dada ini, bahawa Jibril telah mendatangi Nabi SAW semasa usianya Nabi masih kecil. Jibril terus membelah dadanya, dikeluarkan hati baginda, dibersihkan, disucikan daripada maksiat, kemudian diisikannya dengan ilmu dan iman. Selepas itu diletakkannya semula di dada baginda Nabi SAW. Baik, itulah kesimpulan daripada dua hadis ini. Tapi ada ulama yang kritik. Ada ulama yang kritik pendapat ni. Apa kata ulama? Sebab nak cerita, minta maaf, saya sebut tadi sebelum Isra Mi'raj. Dua-dua hadis ini menceritakan Nabi ketika kecil. Minta maaf, bukan ketika Nabi Isra Mi'raj. Dua-dua ini ketika Nabi sedang kecil. Baik, ada ulama bahaskan. Dia kata, sebahagian ulama mengkritik. Dia kata peristiwa ini berlaku ketika baginda masih kecil. Orang kecil ni tak ada dosa, Ustaz Izzat. Jadi macam mana? Apakah hikmahnya? Macam orang pergi haji kan, atau umrah. Kita bawa anak-anak kita yang bawah 10 tahun pergi umrah dan haji. Sebenarnya umrah dan haji bagi dia tu sunat, tak wajib. Sebab apa? Orang pergi umrah dan haji ni, dia dalam keadaan dia dah dewasa, banyak dosa. Sebab apa? Tujuan umrah dan haji ini mensucikan dosa. Tapi kalau anak-anak yang tidak ada dosa ini, buat haji dan umrah, dia jadi sunat. Sebab dia tak ada tak sampai maksud mensucikan dosa. Dia kena buat lagi sekali. Baik. Jadi mereka mengkritik Nabi sedang kecil dibedah, sedangkan Nabi tak ada dosa. Kenapa dia bedah perut Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya. Jadi oleh kerana peristiwa itu disebut sebagai mukjizat, maka sudah pasti ia tidak mendahului masa baginda sebelum dia akan menjadi rasul. Saya beri itu kesan basuhan maksiat bukannya benda. Dia ada bahas. Maksiat ni bukan benda, dia maknawi. Ya. Jadi kritikan ini dijawab oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi. Dia kata apa? Peristiwa pembelahan dada Nabi SAW itu adalah merupakan irhas. Apa dia irhas? Tanda awal akan diangkat darjat kenabian Nabi SAW. Persediaan sebelum menjadi Nabi, Allah dah bagi dah mukjizat belah dada. Walaupun dalam keadaan Nabi kecil. Maksudnya irhas, maksudnya nak angkat darjat Nabi SAW. Irhas seperti ini memang banyak dialami oleh Nabi SAW. Ketika mana Nabi pergi ke tempat maksiat, Allah tidurkan Nabi SAW supaya Nabi tidak meneruskan maksiat. Antaranya lagi, Nabi ketika kecil dibaringkan dalam keadaan bogil, Allah menerapkan Nabi supaya orang tidak melihat kemaluan Nabi SAW. Ini antara irhas. Nak tanda kenabian Nabi SAW. Termasuklah disusui oleh Halimatus Sa'diyah, perkampungan yang pada asalnya tidak subur. Bila Halimatus Sa'diyah menyusukan Nabi SAW, satu kampung itu subur, tanaman-tanaman jadi hebat. Itu tanda irhas Nabi SAW, kenabian ataupun tanda awal kenabian Nabi SAW, membawa rahmat kepada penduduk yang ada di sekeliling Nabi SAW. Baik. Tidak mustahil gambaran pembasuhan ketulan darah hitam dari hati baginda membayangkan kecenderungan hati terhadap maksiat dan keengganan taat. Jadi apabila kebahagiaan itu dihapuskan, seolah-olah pemilik hati berkenaan menjadi maksum dan rajin taat serta menghindari maksiat. Ya, itu sebagai simbol je. Tapi nak cerita bahawa ini adalah persediaan sebagai Nabi, sebagai seorang yang akan dilantik jadi Rasul. Allah beri mukjizat awal, Allah bersihkan hati Nabi SAW. Baik, itu adalah ayat yang pertama, alam nashrah laka sadrak. Kita pergi pada ayat kedua, Ustaz Izzat. Wa wada'na 'anka wizrak. Dan ayat ketiga, allazi anqadha dhahrak. Apa kata Allah Ta'ala? Wa wada'na 'anka wizrak, dan kami lepaskan kamu dari bebananmu. Allazi anqadha dhahrak, yang selama ini memberatkan bahumu. Allah tanggalkan apa yang ada,
ataupun Allah tanggalkan apa yang ada pada anggapanmu sebagai keladak dosa dan noda yang membebani dan menyusahkan kamu. Maksudnya Allah hilangkan segala dosa. Nabi maksum. Nabi tidak buat dosa. Tapi Nabi buat salah tak? Nabi ada buat salah. Tak semua salah itu dosa. Itu kena faham. Ya, tak semua salah itu dosa. Macam Nabi Adam AS melakukan kesalahan, makan buah khuldi. Adakah dosa buat Nabi Adam AS? Tak. Salah Nabi tidak berdosa. Tersilap Nabi tidak berdosa. Ya. Nabi pun ada peristiwa kesilapan Nabi, antaranya surah Abasa. Datangnya Abdullah ibnu Umi Maktum untuk minta Nabi nasihat tentang dakwah. Nabi palingkan muka, Allah tegur Nabi, kenapa kamu mengutamakan Quraisy yang besar-besar ni daripada kamu tidak mengutamakan Abdullah ibnu Umi Maktum, walaupun dia seorang buta tapi hatinya ada Islam. Lebih baik kamu melayani dia daripada pembesar-pembesar Quraisy. Allah tegur Nabi. Adakah kesilapan Nabi itu dosa? Tidak. Termasuklah ayat-ayat pengharaman hamba, pengharaman madu. Nabi buat tersilap atau buat silap, tersilap tapi tidak dosa. Nak cerita para Nabi maksum minal akhta, suci daripada sebarang dosa. Minal atham, maksum minal atham, ya, suci daripada sebarang dosa. Tapi kadang-kadang Nabi pernah tersilap. Ya, baik. Jadi Allah membersihkan dosa pada diri Nabi SAW. Ya. Baik sebelum diangkat menjadi Nabi maupun sesudah itu. Ya. Yang mana Allah mengutamakan apakah yang lebih utama ke atas seorang Nabi. Sudah tentulah melakukan kebaikan. Yang melihat martabat keunggulan. Antaranya Allah sucikan dosa Nabi ni. Antara yang apakah kelakuan Nabi. Sebagai contoh ya, antara kelakuan Nabi yang Nabi tak buat, iaitulah membenarkan segolongan orang munafik tidak ikut berjihad dalam perang Tabuk. Kalaulah ada dosa pada Nabi, Nabi tak marahlah orang munafik yang tidak berperang perang Tabuk. Kan? Allahumma salli Muhammad. Siapa sahabat Nabi yang tidak sertai perang Tabuk tu? Malik bin Marwan, saya. Ka'ab bin Malik, maaf, Allahu Akbar. Ka'ab bin Malik, sahabat baiknya Abu Qatadah. Abu Qatadah ni memulau, semua sahabat Nabi memulaukan Ka'ab bin Malik. Ka'ab bin Malik dia asyik dengan tanaman-tanaman kebun dia yang banyak, menyebabkan dia tidak sertai perang Tabuk. Allah perintahkan supaya pulaukan Ka'ab bin Malik. Sahabat-sahabat tidak boleh bercakap apa semua, banyak kena pulau hampir dekat 2 bulan. Sehingga turun ayat yang membebaskan pemulauan. Dan cerita kalaulah Nabi Allah tidak sucikan hati Nabi daripada dosa, sudah tentulah Nabi SAW tidak marah kepada orang munafik yang tidak sertai perang Tabuk. Sebagai contoh. Ya. Kemudian Nabi dan juga Nabi berkerut wajah kepada orang yang buta. Contoh ada orang buta datang pada Nabi SAW, Nabi SAW macam berhendik orang buta. Banyak lagi lah kisah-kisah, termasuk orang yang anaya Nabi menghina Nabi. Nabi senyum. Nabi senyum. Nabi lebih kepada menjaga hati orang walaupun orang itu menyakiti Nabi SAW. Seperti mana Anas bin Malik, ya, satu hari berjalan dengan Nabi SAW, tiba-tiba ada seorang Arab yang menarik kain ridak Nabi sehingga belecet leher Nabi SAW. Apa kata orang Arab itu? Dia kata, bak sini harta yang ada denganmu wahai Muhammad. Nak ceritanya bahawa Nabi SAW punya sifatnya tidak berdendam, walaupun orang tersebut menyakiti Nabi SAW. Bila dia minta pada Nabi, bak sini harta tu, Nabi bagi, walaupun dalam keadaan dia menyakiti Nabi SAW. Kalau kita lah kan, orang dah sakiti kita, minta pula sesuatu pada kita, agak kita bagi kita tidak? Takkan bagi. Tapi Nabi bagi. Nak cerita bahawa Allah sucikan hati Nabi daripada sifat dendam, berdosa dan sebagainya. Ada juga ahli tafsir mengatakan maksud ayat yang mana kami lepaskan kamu dari bebanan dan selama ini yang memberatkan bahumu ini. Ada ahli tafsir mengatakan bahawa maksud ayat ini ialah bahawa Allah Ta'ala meringankan Nabi SAW beban melaksanakan kerja kenabian dan kerasulan, dan serta menyampaikan risalah Allah. Maksudnya Allah meringankan sikit bebanan. Maksudnya tidaklah seperti umat-umat terdahulu macam saya sebut tadi, kisah Khabbab bin Al-Arab minta Nabi tadi tu kan. Nabi kata orang dulu lagi teruk, kita ni taklah seteruk mereka. Allah ringankan sikit.
Allah banyak ringankan bebanan pada Nabi SAW. Seperti mana kaum Nabi Musa yang pernah kita belajar tafsir. Banyak kisah-kisah kaum Nabi Musa. Ya, sehingga Nabi Musa ni pun pening dengan kaumnya. Kejap macam ni, kejap macam ni, kejap macam ni. Dah bagi ini tak cukup, nak yang ni pula. Maksudnya itu bebanan terhadap Nabi Musa AS. Tapi tidaklah seperti ini berlaku kepada Nabi SAW. Allah meringankan beban Nabi SAW. Ya. Jadi itulah maksud ayat kedua dan ayat ketiga. Ayat keempat pula, Allah Ta'ala berfirman, ya, wa rafa'na laka dhikrak, dan kami muliakan sebutan namamu, wahai Muhammad. Maksudnya Allah Ta'ala menjadikan nama baginda disanjung dunia dan di akhirat. Allah muliakan Nabi SAW. Ya, Allah muliakan Nabi SAW. Ya. Allah muliakan Nabi SAW. Ya, sebagai Nabi yang membawa risalah yang terakhir. Bayangkan, biasa je lah. Selalunya orang yang lahir pertama itu jadi ketua. Tapi Nabi SAW digelar sebagai Sayyidul Mursalin. Yang akhir itu menjadi ketua kepada sekalian para Rasul. Kan? Biasalah kalau seorang abang kan, dia ada seorang abang, dia seorang adik. Kalau ayahnya sama juga macam konsep kesultanan dalam negara Malaysia kita ni kan. Yang mana abang yang sulung tu, dia akan mewarisi tahta kesultanan. Kalau bapaknya mangkat, anak yang sulung akan ambil. Dia tak bagi pada anak yang bungsu. Itu dia panggil hierarkinya. Jadi dapatkan anak yang sulung. So anak yang kedua tu kalau tak, tunggu abang dia mati, baru pindah pada dia. Oh, lambat tunggu abang dia mati tak? Banyak cerita bahawa Nabi SAW Sayyidul Mursalin, Nabi yang paling akhir, tapi menjadi penghulu bagi sekalian para Rasul. Ya Imam Ar-Rusli, ya, wahai ketua bagi segala Rasul, Nabi SAW. Allah muliakan Nabi. Banyak lagi Allah muliakan Nabi. Umat yang masuk syurga dulu adalah umat Nabi SAW. So saya ada cerita dalam Sa'izat dalam Sahabat Rasul. Saya selalu pesan pada jemaah, kita ni kena bangga jadi umat Nabi SAW. Antara kebanggaan kita, Allah dahulukan, Allah muliakan kita, masuk syurga dulu antaranya. Dapat syafaat Nabi SAW. Kalau buat dosa macam mana sekalipun, bagaimana tidak mensyirikkan Allah, aujabat, kita wajib mendapat syafaat Nabi SAW. Bagaimana tidak mensyirikkan Allah. Buatlah jahat macam mana sekalipun, dapat syafaat Nabi. Bagaimana tidak mensyirikkan Allah Ta'ala. Bagaimana memperakui bahawa Nabi SAW itu adalah Nabi kita. Tuan-tuan, puan-puan muslim bersama Allah. Ya. Jadi Allah sanjung nama Nabi dunia akhirat. Allah turunkan Al-Quran Al-Azim pada Nabi. Tanda hebatnya Nabi SAW diberikan Al-Quran kepada baginda yang menasahkan kitab-kitab terdahulu. Taurat, Zabur, Injil, Suhuf dan sebagainya. Datangnya Al-Quran, Al-Quran menasahkan, ya, kitab-kitab terdahulu. Quran itu sempurna, insya-Allah. Tapi nak berbanding dengan yang lain, datang Injil kemudian tidak menasahkan Zabur dan Taurat, tidak menasahkan suhuf-suhuf yang lain. Tapi bila datangnya Injil, datangnya Quran menasahkan yang lain. Datangnya Nabi, tidak ada Nabi, la nabiyya ba'dah, tidak ada Nabi setelah Nabi SAW. Itu nak cerita bahawa Allah memuliakan Nabi SAW. Ya. Dan apakah kemuliaan Nabi SAW? Antaranya, Allah wajibkan setiap orang beriman mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau ada orang masuk Islam, itu lafaz utama yang diucapkan oleh orang yang nak masuk Islam. Dia tak ada ucapan lain kecuali asyhadah, asyhadatan, dua syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lagi dilafazkan ketika masuk Islam, ketika azan adanya disebut Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika tasyahud awal dan akhir adanya disebut nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika khutbah disebut Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, menjadi salah satu rukun khutbah. Rukun khutbah ada berapa? 5. Yang pertama at-tahmid, yang kedua selawat, yang ketiga wasiat bertakwa kepada Allah, yang keempat baca ayat Quran yang difahami, dan yang kelima doa bagi sekalian orang Islam pada khutbah yang kedua. Ini 5 rukun khutbah. Kalau salah satu gugur, khususnya selawat pada Nabi SAW itu tak dibaca, batal khutbah. Ini tanda Allah muliakan Nabi. Ya. Dan juga mengerjakan ibadat-ibadat lain. Apa lagi? Barang siapa yang menyebut nama aku sekali, Allah akan selawat ke atasnya 10 kali. Ini pun kehebatan yang Allah berikan kepada Nabi SAW. Ya, Masya Allah.
Kata Qatadah, Allah muliakan Nabi dengan menyanjung nama Nabi SAW dunia dan akhirat. Ya. Termasuklah disebut ini sebagai sokongan, ya, khatib Jumaat, selawat atas Nabi. Ya. Ibnu Jarir meriwayatkan daripada Abu Sa'id Al-Khudri bahawa Nabi SAW bersabda, Atani Jibril faqala inna rabbi wa rabbaka yaqul kaifa rafa'tu dhikrak? Qala Allahu a'lam. Qala idza dhukirtu dhukirta ma'i. Masya-Allah. Apa katanya, pada satu ketika Jibril datang menemui Nabi SAW dan berkata kepada Nabi SAW, sesungguhnya Tuhanku dan Tuhanmu bertanya. Jibril tanya kepada Nabi SAW, ya, bahawa Tuhan aku dan Tuhan kamu bertanya, maksud Allah Ta'ala, bagaimanakah aku, Allah, muliakan namamu? Ya, bagaimanakah cara Allah nak muliakan namamu? Maka bagi dia berjawab, Allah lebih tahu. Jibril tanya kepada Nabi, macam mana Allah nak muliakan kamu, wahai Muhammad? Apa jawab Nabi? Allah lebih tahu cara Allah nak muliakan aku. Nampak? Nabi berlapik. Apa tanda kamu mulia? Hai, saya ni sultan kot, takkan tak mulia lagi? Kalau nak jawab kita, ya tak? Tapi yang ini dia kata Allah lebih tahu macam mana nak muliakan Nabi SAW. Allah menjawab pula, bukan Nabi jawab. Disebut namaku, maka disebut pula namamu bersama-sama. Maksudnya bila sebut Allah beriringan dengan nama Nabi SAW. Adanya syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalimat thayyibah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dipairkan, dipartnerkan nama Nabi dan nama Allah Subhanahu wa taala. Itu tanda kehebatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Ada satu hadis daripada Ibnu Abi Hatim meriwayatkan daripada Ibnu Abbas bahawa Nabi SAW bersabda sendiri, aku pernah memohon kepada Allah satu permohonan, tapi aku sungguh kesal kerana permohonan itu sepatutnya aku tidak layak memohonnya. Nabi minta pada Allah Ta'ala satu permohonan. Nabi kata apa? Aku rasa silap minta permohonan ni pada Allah Ta'ala. Aku rasa silap minta pada Allah benda ni. Ya. Apa kata Nabi? Aku memohon. Ya. Sesungguhnya Nabi-Nabi sebelumku ini ada yang engkau beri daya memantau angin. Nabi yang boleh kawal angin, boleh kawal jin, contoh kan. Ada pula yang engkau berikan kebolehan menghidupkan orang yang mati, Nabi Musa. Allah berfirman, maksudnya seolah macam Nabi kata, Nabi-Nabi dulu banyak kehebatannya, kan? Nabi macam minta sesuatu, apakah mukjizat untuk aku, kan? Sama seperti Nabi-Nabi yang lain, begitulah. Apa kata Allah Ta'ala pada Nabi SAW? Allah berfirman, wahai Muhammad, ya, bukankah anda dahulu yatim piatu lalu aku beri perlindungan? Alam yajidka yatiman fa'awa. Ayat yang kita baca tadi Ad-Duha kan? Kamu dulu yatim wahai Muhammad, tapi aku melindungi engkau wahai Muhammad. Engkau tidak disakiti, tidak diseksa, tidak diserang oleh musuh, tidak digulingkan oleh penjenayah Arab pada ketika itu yang pantang melihat orang yang lemah. Mereka akan seksa, mereka akan berdagang dan sebagainya. Kamu dipelihara itu wahai Muhammad. Maka Nabi SAW pun menjawab, memang benar wahai Tuhan. Allah kata lagi, kan kamu dulu yatim wahai Muhammad, aku mulakan kau. Ya Allah betul. Macam itulah soalan macam Nabi mengaku. Ya Allah betul. Allah kata lagi, bukankah engkau dahulu sesat lalu aku berikan hidayah petunjuk? Nabi hidup dalam keadaan keluarga Quraisy yang sesat. Sesat. Tanam anak hidup-hidup, kan? Tawaf dalam keadaan bogil, sembah berhala. Ini sesat. Nabi hidup di tengah pesat jahiliah ni. Tapi Allah beri hidayah kepada Nabi SAW supaya tidak tersesat dengan mereka. Bahkan Nabi menyelamatkan mereka pula. Ya. Liyukhrijahum minadh dhulumati ilan nur. Function Nabi mengeluarkan mereka daripada kegelapan kepada cahaya kebenaran. Memang benar wahai Allah. Nabi jawab gitu. Ya. Jawabku. Ya, jawab. Okay. Allah berfirman, Nabi jawab gitu. Allah berfirman lagi kepada Nabi SAW, bukankah engkau dahulu fakir lalu aku jadikan engkau kaya? Nabi jadi kaya. Saya selalu cerita, apa bukti Nabi kaya? Nabi kaya ke miskin? Apa bukti Nabi kaya? Nabi kahwin dengan janda kaya. Ya, Cikgu Muhammad, Nabi kahwin dengan janda kaya. Di samping itu pula Nabi ni pedagang Syam. 2 kali Nabi berdagang ke Syam. Sebelum Nabi menikahi, bukan Nabi menikahi, Nabi dinikahi oleh Khadijah.
Tu sebab kalau kita orang Melayu kalau nak menikah, adatnya laki datang minang perempuan. Khadijah pergi minang Nabi kot. Boleh tak perempuan minang lelaki? Boleh. Tapi adat Melayu tak boleh lah kan. Tapi Khadijah minang Nabi SAW. Nah ceritanya Nabi dia kaya. Kaya. Lagi bukti Nabi kaya. Nabi Presiden Madinah. Presiden mana yang tak kaya dalam dunia ni? Cuba bagi tahu. Presiden mana yang tak kaya dalam dunia ni? Semua presiden kaya. Bahkan gaji presiden, gaji Perdana Menteri lagi banyak daripada gaji yang lain. Presiden kaya. Tapi nak cerita bahawa kekayaan Nabi ni semua Nabi belanjakan. Sehingga kan Nabi meninggal, Nabi wafat, Nabi tidak meninggalkan apa-apa pun kecuali Quran dan As-Sunnah. Tidak meninggalkan 1 dirham atau 1 dinar. Sehingga kan bila wafatnya Nabi SAW, isteri-isteri Nabi yang hidup setelah itu menggadaikan baju besi Nabi SAW untuk menjara kehidupan isteri-isteri Nabi ni. Sahabat tebus balik baju besi Nabi. Nak cerita bahawa Nabi kaya membelanjakan hartanya. Nak cerita bahawa Allah kata, wahai Muhammad, dulu engkau fakir, tapi kami jadikan engkau kaya. Ya benar wahai Allah, jawabku. Allah berfirman lagi, bukankah sudah aku lapangkan dadamu? Ini sambungan pada surah Asy-Syarah. Bukankah aku telah melapangkan dadamu? Alam nashrah laka sadrak. Bukankah aku tinggikan sebutan mulia kamu? Wa rafa'na laka dhikrak. Aku menjawab, memang benar wahai Allah. Nak ceritanya, nikmat yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW mengatasi nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada para anbiya terdahulu. Poinnya ada di sini bahawa Allah memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, sikit lagi ya. Kita nak pergi kepada ayat yang kelima. Setelah Allah Taala, ayat kelima yang keenam ya. Setelah Allah menyebut nikmat-nikmat ini, Allah menyatakan bahawa semua nikmat kurniaannya itu adalah menurut sunnah ketentuannya. Ya, nikmat-nikmat yang Allah berikan ini memang yang boleh, maksudnya akal boleh mencapai. Bukan benda yang sia-sia. Tak. Nikmat yang Allah beri pada Nabi SAW. Dan memang bertepatan pun. Ya. Itu sebab ada satu, Ustaz Izzat ya, ada satu saya tengok apa nama ni, seorang India ni, Sami besar. Sami besar ni dia makan ada benda apa ke nama. Saya selalu cerita tu. Baba Said apa? Baba Said. Said Baba. Dia ni, Ustaz Izzat, dia boleh makan khoteh, dia keluarkan meh. Dia makan dalam belantun meh besar. Ini dah tentulah sihir, tak? Nak ceritanya apa yang Allah bagi pada Nabi SAW tidaklah seperti macam kisah-kisah tadi. Sihir apa semua tidak. Kan? Maksudnya benda yang boleh diterima akal. Itu sebab kena jaga ya, kalau buat perubatan-perubatan secara tradisional ni kena tengok orang yang berubat tu masuk akal ke tidak. Kalau tak masuk akal jangan. Ya. Berubat guna telur kan. Golek-golek telur, jangan pecah telur tu. Kalau pecah telur tu, jin tu keluar masuk dalam badan balik. Saya pun masa tu mak saya ada berubat tu tempat tu untuk golek telur. Tiba telur tu pecah. Saya tengok telur tu pecah, elok je kuning. Dia kata jangan buka, dia akan jadi warna darah. Saya geram, saya pecah. Pecah tengok elok lah, saya goreng, saya makan ke nasi. Elok tak jadi jin pun. Nak cerita bahawa benda-benda ni memang khurafat. Kan? Kata Nabi SAW benda yang makul, yang masuk akal. Itu antara nikmat Allah berikan. Baik. Jadi sambungannya adalah setelah itu Allah menampilkan kemudahan. Allah memberikan kemudahan ya, kepada Nabi setelah mengalami segala kepayahan. Apa dia kata Allah Ta'ala? Antaranya Allah Ta'ala menjawab ejekan orang kafir ya, terhadap Nabi SAW yang mengatakan Nabi ni yatim apa semua, Nabi ni apa ni susah dan sebagainya. Ya, Allah jawab dengan ayat fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, dan sesungguhnya sesudah kesulitan itu memang ada kemudahan. Baik, apa hikmah Allah ulang ayat ini 2 kali? Dan kita akan tengok daripada segi perbahasan bahasa kenapa al-usri Allah datangkan dalam bentuk alif lam, tapi yusra Allah tak datangkan bentuk alif lam. Ma'rifah dan nakirah. Apa maksud ma'rifah dan nakirah dalam ayat ini? Kita tengok. Baik. Maksudnya sekalipun kini baginda susah, namun sebenarnya baginda akan senang nanti. Senang susah dulu, senang kemudian.
Selepas saat kesempitan pasti akan datang saat kelapangan. Allah tegaskan lagi dalam hal ini dalam frasa yang kedua. Maksudnya ada dua ayat yang diulangi benda yang sama. Allah nak membukakan kepada Nabi SAW, jangan risau, ada kemudahan. Baik, kita tengok. Dengan firman Allah memaklumkan berita gembira pada baginda SAW yang dan menyukakan hati Nabi selepas keadaan baginda itu miskin bertukar menjadi senang. Pada asal Nabi miskin, anak yatim, Allah senangkan Nabi SAW. Kelemahan berubah menjadi kuat dan kemuliaan. Akhirnya Nabi yang dilihat lemah, ya, lemah ni maksudnya bukan lemah long life, dilihat lemah, tak ada kekuatan. Tiba-tiba tak ada kekuatan material di sekeliling Nabi SAW. Ya. Contoh macam saya sebut tadi, Maharaja Perancis Napoleon Bonaparte, kan? Sebab apa dia hebat? Terus saya cerita tu lah, kita sekarang ni dalam bumbung parlimen, kan. Jadi kalau ada Perdana Menteri yang dilantik setelah ini, orang kata hebat Perdana Menteri. Hebat Perdana Menteri itu memang hebat sebab apa? Dia memang dah duduk di tempat yang hebat. Hebatnya King Charles mengambil tahta daripada ibundanya Elizabeth. Hebatnya King Charles. Hebat sebab apa? Memang hebatnya United Kingdom, London ni. Hebatnya Napoleon Bonaparte sebab memang Perancis ketika itu hebat. Hebatnya Presiden Amerika. Sebab apa? Sebab ketika itu memang hebat. Tapi Nabi SAW dipandang hebat dalam keadaan ketika itu material, tak ada pembangunan syakhsiah merudum, semuanya teruk. Tapi Allah lantik Nabi selama 23 tahun membawa cahaya kebenaran daripada asal cahaya kegelapan. Ini membuktikan bahawa hebatnya Nabi SAW. Macam kita, saya pernah sebut Masya Allah juga. Ya, ingat senang ke nak ubah daripada Ustaz Aizat, daripada benda yang selalu diamalkan secara adat, nak ubah susah. Macam saya cerita saya pernah cerita pada ibu-ibu depan saya ni, ayah-ayah, saya ni mak-mak saudara ni gemar kat saya. Minta maklum, orang UiTM tahu gemar ni suka bahasa Melayu. Orang tanya Ustaz Aizat, dia orang Perak, gemar suka kat saya. Maklumlah masa kecil-kecil dulu comel tak. Jadi mak-mak saudara ni suka cubit pipi lah, apalah, peluk lah, nak cium lah apa. Asal jumpa mak-mak saudara ni cium, peluk. Ni sepupu-sepupu mak. Jadi kita bila balik dah belajar sikit demi sikit, macam mana kita nak ubah trend yang berpeluk-peluk ni, bersalam-salam, asal sepupu je salam. Orang kata salam lah sepupu koma juga, kan, bahasa Melayu. Salam lah sepupu kamu juga, salam lah mak saudara kamu juga. Sampai kalau ada makcik-makcik jiran datang rumah, opa salam lah. Mana boleh salam opa? Tu kan ada kena-kena. Saya boleh kahwin dengan dia, salam, itu mak saudara kamu juga. Mak saudara saya, ini jiran. Nak cerita macam mana kita nak ubah trend ni? Susah. Itu sebab saya cerita satu hari hari raya, hari raya ramai family berkumpul dekat rumah mak saudara saya. Mak saudara saya. Jadi abang-abang sepupu saya ni, dia orang ni tak belajar agama, maksudnya belajar bidang-bidang lain, kan. Saya sepupunya salam kan. Jadi saya beritahu kat abang saya tension lah. Macam mana saya nak berhadapan dengan sepupu-sepupu saya yang datang suka bersalam dengan saya. Abang kata, abang senang je Syed. Kamu duduk kat meja makan tu, kamu gaul nasi daripada pukul 10 sampai dia balik. Itu yang gaul nasi pukul 10 sampai pukul 1 tu, makan. Asyik orang nak salam, minta maaf, tangan kotor. Itu sebagai alasan itu. Sikit je sebenarnya. Satu hari saya kahwin, bersanding malam ni kami buat keluarga. Jadi semua adik-beradik kumpul nak kenalkan ni siapa. Jadi sepupu datang bersalam. Syed nak bersalam. Tak boleh bersalam. Sepupu datang bersalam. Kita tak boleh bersalam. Nak cerita dia pun tak tahu. Ada jiran-jiran pun datang. Boleh salam tak? Tak boleh. Kamu dulu masa kecil-kecil, ni jiran kamu dulu masa kecil-kecil, rumah aku kamu datang, kamu makan nasi kat rumah aku. Ini dah bersalam pun tidak. Sombong ya. Macam mana kita nak buat? Sikit je hal je. Ini kena pandai secara hikmah. Bayangkan Nabi SAW bukan benda ni. Penyembahan berhala kepada sembah Allah. Kejahatan yang melampau, merampas harta kepada menguruskan harta dengan adil. Ingat senang. Susah sangat. Tapi Allah bagi kekuatan kepada Nabi SAW. Dia kata inna ma'al usri yusra. Baik. Pemusuhan dari kaum Nabi SAW berubah kepada sokongan dan kasih sayang. Disebabkan Nabi dengan kesabaran, Allah Ta'ala secara keajaiban ataupun Allah beri, mereka semua tertarik dengan Nabi SAW. Macam yang menggelarkan Nabi SAW sebagai Al-Amin,
Siapa yang menggelarkan Nabi Al-Amin? Bukan orang Islam. Orang Quraisy Mekah menggelarkan Nabi sebagai Al-Amin. Bila Nabi bagi tahu kepada kafir Quraisy, ketika mana Nabi berada di bukit Safa, Nabi kata apa? Kalau aku khabarkan kepada kalian di sebalik bukit ini ada tentera musuh yang sedang datang menuju kita, adakah kamu percaya? Ya Muhammad, kami percaya sebab kamu tidak pernah berdusta. Engkau Al-Amin. Yang sebut ni orang kafir. Sehinggalah Abu Lahab sendiri pun mengakui, kata, ya Muhammad, kau tak pernah menipu. Memang betul. Tapi cuma Allah mencelakakan Abu Lahab sebab Abu Lahab mencelakakan Nabi. Adakah disebabkan ini kau nak kumpulkan kami wahai Muhammad? Celaka kau wahai Muhammad. Allah turunkan tabbat siada Abi Lahab wa tab. Nak ceritanya orang kafir Quraisy Mekah mereka percaya pada Nabi. Maksudnya Nabi dah tunjuk akhlak yang mulia kepada Quraisy Mekah dan juga Madinah. Munafik Madinah. Ya. Nak cerita bahawa orang mula dah berkasih sayang dan menerima Islam. Baik. Pendek kata ungkapan kemudahan diulang. Baik, nak cerita sikit bab bahasa. Kenapa al-jins ataupun alif lam pada al-usr diulang? Apakah hikmah diulang al-usr 2 kali dan yusra 2 kali? Kalau kita tengok al-usr ini, al-usri ya, dia dalam dalam bahasa Arab dia ada alif lam ya. Jadi maksudnya saya simpulkan. Jadi kalau cerita al-usri ni ada alif lam. Alif lam ni dia panggil khusus. Jadi maksud dari segi bahasa, al-usri ada 2 kali diulang itu bermakna satu kesusahan sebab dia khusus. Tapi yusra tidak ada alif lam ya, bermakna banyak kemudahan. Nak cerita apa? Satu kesusahan itu Allah datangkan banyak kemudahan. Itu sebab kalau Allah beri kita satu kesusahan, kita kena lihat nikmat-nikmat yang lain Allah beri pada kita. Allah tarik sikit je nikmat. Allah tarik sikit je sakit kepala. Nikmat sakit kepala. Tapi Allah bagi kita boleh makan. Allah bagi kita boleh berjalan. Allah bagi kita boleh bawa kereta. Allah bagi kita boleh tidur. Allah bagi kita macam-macam lagi. Kenapa dengan satu kesusahan itu langsung kita tidak melihat nikmat-nikmat Allah yang lain? Contoh anak kita fail dalam peperiksaan. Kita marah anak-anak kita. Kamu fail tak patut apa semua. Sepatut tak boleh marah, nasihat. Kena sabar. Ajar anak supaya redha. Tak apa abang. Abang gagal matematik dapat 20. Allah bagi nikmat yang lain banyak. Abang pandai baca Quran. Abang solat. Itu nikmat tu. Tapi kenapa kita disebabkan satu je punca? Itu sebab bab kata pepatah Melayu ni, satu nila setitik rosak satu belanga susu. Jangan disebabkan itu kita nampak semua kejahatan, keburukan. Itu sebab disebut al-usri, disebut al-usri, kesusahan ini 2 kali diulang, ada alif lam bermakna kesusahan itu satu je. Tapi kemudahan Allah datangkan dalam bentuk nakirah bermakna kemudahan itu banyak. Dia nak cerita bahawa kesusahan yang Nabi hadapi itu Allah bagi nikmat kepada Nabi yang banyak sangat. Allah Masya-Allah subhanallah. Ya, baik. Ada satu pendapat athar diriwayatkan secara marfu' oleh Al-Hakim Ibnu Mas'ud, kata seandainya kesukaran itu dalam sebuah lubang nescaya diikuti oleh kemudahan yang masuk untuk mengeluarkannya. Kesusahan dalam satu lubang mesti ada kemudahan yang nak mengeluarkan. Banyak kemudahan. Contoh kes budak mana tu yang jatuh dalam lubang tu? Bukan Iran, di mana? Ada yang jatuh tu kan? Siapa nama budak tu? Yang seminggu dia perkeluarkan dia tu. Baik, nak ceritanya dia masuk satu lubang, tapi mengusahakan untuk keluarkan dia, macam-macam usaha dia buat. Nak cerita banyak jalan nak keluarkan dia. Tapi akhirnya mereka korek kan. Disebabkan mati, mereka pijak di kawasan lubang tu, batu-batu tu jatuh kena kepada budak tu. Tapi dia meninggal ketika di hospital, bukan meninggal dalam lubang. Nak ceritanya banyak kemudahan Allah bagi. Orang ni tolong, orang ni sanggup masukkan badannya, orang ni guna backhoe, korek, apa semua. Kemudahan tu banyak. Cuma takdir Allah dia meninggal dunia, tapi berjaya mengeluarkan. Nak cerita bahawa satu kesusahan banyak kemudahan. Ya. Allah berfirman, maksudnya ya, sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu memang ada kemudahan. Allah ulang 2 kali litakkid, memperkuatkan bahawa setiap kesusahan itu pasti ada banyak jalan penyelesaiannya. Ya. Tuan-tuan dan puan muslimin berarti Allah Taala. Baik. Ayat berbicara yang terakhir, iaitu ayat yang ke-7. Ayat ke-7 sebelum akhir ada satu lagi ayat ke-8. Ya Allah berfirman, ya, apabila kamu telah selesai dari sesuatu urusan, maka kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain. Baik, apa maknanya? Baik. Ini apa? Fa idza faraghta fansab. Maksudnya jika kita selesai melakukan tugasan, berdakwah, ibu-ibu depan saya ni
termasuk sahabat-sahabat di UiTM Shah Alam, yang seorang pensyarah, pekerja. Bila kita dah laksanakan kerja-kerja kita, jangan lupa bahagian kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini paling penting. Allah ajar Nabi dalam berdakwah kan, mesti kena jaga hubungan dengan Allah Taala. Itulah yang disebut oleh Mahatma Gandhi, seorang India yang mati disebabkan membela nasib orang Islam. Mahatma Gandhi, semua orang tahu kan, pejuang keadilan India. Dia ni apa dia kata, bukanlah Islam itu tersebar disebabkan hujung mata pedang, bukan. Tapi disebabkan hubungan rapat Nabi dengan Allah Ta'ala, dengan Tuhan, menyebabkan Allah membantu Nabi menguruskan segala urusan Nabi SAW. Jadi bila Allah dah bagi kemudahan kepada kita banyak, jangan lupakan Allah. Jadi dalam tafsir disebut apa? Jika anda selesai berdakwah, berjihad atau melaksanakan urusan dunia, ya, dan yang memohon hajat dan restu daripada Allah Ta'ala, teruskan niat dan hasrat untuk mencari keridaan Allah Ta'ala. Jangan lupa diri kita dengan Allah Ta'ala. Ya. Sebab apa? Ini Allah sebut dalam Quran sendiri. Apa kata Allah Ta'ala? Innal insana khuliqa halu'a. Sesungguhnya manusia ini diciptakan dalam keadaan keluh kesah. Idza massahu syarru jazua. Bila diberi kesusahan, dia akan mengeluh. Wa idza massahu alkhairu manu'a. Bila diberi kebaikan, diberi kemewahan, dia akan kerkut. Ya betul. Beza orang yang bercakap sebelum pencen dan lepas pencen. Sebelum pencen dia kata, kalau aku dapatlah duit gratuiti, aku dapatlah duit EPF, aku akan beribadat di masjid sepanjang hari, aku akan infak semua. Itu semua dapat duit. Bila dah dapat duit, lain cerita je pula. Baklah sikit infak. Tak maaf lah, duit tak cukup. Hari itu sebut sebelum pencen lain. Sebab pencen lain. Itu sebab Allah memang jadikan manusia begitu. Innal insana khuliqa halu'a. Manusia ni sentiasa keluh kesah. Bila susah, berungut. Bila senang, lupa Allah Ta'ala. So jangan begitu. Ya, bila Allah dah bantu kita, Allah beri nikmat yang banyak, teruskan cari keridaan Allah Ta'ala. Ayat ini menunjukkan bahawa adalah dituntut agar seorang itu terus-menerus mengerjakan amal saleh, kebajikan dan ketaatan. Justru memanfaatkan masa adalah disuruh oleh syarak. Manfaatkan segala masa yang ada. Penuhi masa kita dengan ibadat. Memang kalau ikutkan buat ibadat ni masa rasa lama Ustaz Izzat. Ya, masa rasa lama bila buat ibadat. Tapi bila main Facebook, WhatsApp, 2 jam tak rasa. Cak kan. Tapi kalau baca Quran, nak habiskan semuka pun jenuh. Rasa lama benar nak habiskan semuka. Itu sebab bila buat ibadat ni, Allah bagi keberkatan masa. Lambat mati. Kalau rasa nak cepat mati, buat benda lara. Tapi kalau rasa nak lambat mati, buat ibadat. Sebab apa? Masa tu dapat keberkatan. Ya, baik. Dan yang terakhir kata Allah Ta'ala, wa ila rabbika farghab. Dan hanya kepada Tuhanlah hendaknya engkau berharap. Maksudnya, hadapkanlah kita punya wajah kepada Allah Ta'ala. Maksud kita tawajuh, kita tawaduk, secara tawaduk merendahkan diri, khudu' wa tadhallul, tundukkan hati, rasa hina kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, serahkan jiwa kita, raga kita kepada Allah Ta'ala, munajat pada Allah Ta'ala dengan penuh rasa khusyuk, takut dengan nerakanya, al-khawf wal raja. Ya, kita takutkan neraka Allah, kita takut ibadat kita tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Dalam masa yang sama kita mengharapkan syurga, kita mengharapkan Allah Ta'ala redha pada kita. Ya, jangan kita menuntut pahala dan ganjaran kecuali kepada Allah Ta'ala. Mintalah apa saja pun yang baik itu kepada Allah Ta'ala. Yalah, contoh dalam bab sedekah, buat apa saja ibadat, bukan nakkan orang tengok, bukan nakkan orang bagi kredit, markah dan sebagainya. Buat kerana Allah Ta'ala. Datang hari ni ke kelas pengajian ni bukan sebab tengok pokok Ustaz Syed nampak aku datang, tapi sebenarnya nak menuntut ilmu. Begitulah maksudnya. Ya. Justru Allah Ta'ala sahaja sebenarnya yang layak disembah, diharap, dan tempat yang wajar seorang itu bertawakal kepada Allah Ta'ala. Jadi maksudnya Allah lah tempat kita bergantung. Allahus Samad. Allah lah tempat kita bergantung. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya saja kepada Allah kita menyembah, dan hanya saja kepada Allah kita mohon pertolongan. Kerana hasbunallahu wa ni'mal wakil, cukuplah Allah sebagai penolong, wa ni'mal maula wa ni'mal nasir, dan Allah lah sebaik-baik penolong, sebaik-baik menentukan segala urusan kehidupan kita semua. Muslimin muslimat mati Allah, saya rasa cukup sekarang itu. Dia bercakap tak henti sejam 20 minit. Ya. Air pun tak sempat minum. Jadi segala perkongsian yang baik ini, mudah-mudahan kita diberikan petunjuk dan kita beramal. Jadi sebelum penutup, saya nak cerita bab kesimpulan. Bila kita tengok kehebatan Nabi SAW, kita mesti kena menghidupkan sunnah Nabi. Ini saya akan sebut. Selalu saya sebut dalam ceramah-ceramah saya. 3 sunnah Nabi terbesar yang mesti kita kena buat. Yang pertama, sunnah solat fardu secara berjemaah.
Ini sunnah yang terbesar yang ditinggalkan. Ya, ajak isteri, anak-anak solat berjemaah. Kemudian yang kedua, sunnah yang terbesar, ukhuwah Islamiah sama kita. Jangan bergaduh sama kita. Apa faedah kita bergaduh? Sedangkan bila kita mati, kita harapkan doa-doa daripada sahabat-sahabat kita semua ni. So bina ukhuwah yang baik. Dan yang ketiga, sunnah terbesar adalah rajin. Jadilah seorang yang pemurah, sentiasa menginfakkan rezeki ya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan dan puan muslimin muslimati Allah, jadi apa yang dibahaskan ini mudah-mudahan memberi manfaat kita semua. Kita menceritakan tentang kehebatan ya, manfaat ataupun nikmat yang Allah berikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu alam. Jadi boleh kot saya buka soal jawab Ustaz Izzat kalau ada, silakan. Ya. Ustaz. Okey. Baik. Tak ada apa. So saya nak ucapkan terima kasih Ustaz Aizat dan sahabat-sahabat tim Pusat Islam bagi tajuk yang menarik sangat. Saya memang suka bahas surah Asy-Syarah ni. Alhamdulillah, tajuk yang baik bertepatan dengan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Saya ucapkan terima kasih Ustaz Aizat, barisan asatidzah dan seluruh warga UiTM ya, kerana ada musyarakah join program pada pagi. Terima kasih Ustaz Aizat. Sekian daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cikgu off mic.